Okey, haba yang terakhir adalah haba pembakaran. Haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey. So contoh yang diberi adalah metana dengan oksigen berlebihan menjadi karbon dioksida dan air. Maka delta H dia adalah negatif eksotermik. Haba pembakaran sentiasa eksotermik sebab dia sentiasa menghasilkan haba. Maka eksotermik negatif lah. So definisinya yang spesifik adalah haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan. Nampak tak di sini dia terus buat haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan bakar, bahan tu adalah CH4. CH4 dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. So sentiasa pembakaran ni dia guna bahan lah. Dia tidak guna hasil macam sebelum-sebelum ni kita guna hasil, tapi yang ni dia guna bahan. Okey. So dekat sini radasnya ni penting. Sila hafal cara nak melukis radas ini kerana dianya popular. Untuk soalan menanyakan untuk anda melukis susunan radas lah untuk mencari haba pembakaran. Sebelum-sebelum ni eksperimen haba pembedakan penyesaran penentelan kita hanya guna cawan polistirena, di mana dalam cawan polistirena ni kita campur satu larutan, lepas tu campur lagi satu lagi larutan, lepas tu kita letak termometer dan kita tutup dan kita kacau lah untuk kita boleh lihat perubahan suhu. Dan cawan polistirena ni mengurangkan pembebasan haba ke persekitaran lah. Itu tujuan kita guna cawan polistirena. Tapi untuk haba pembakaran kita tak boleh nak bakar cawan polistirena ni sebab dia akan lebur. Maka kita guna beaker. Kita akan guna beaker di mana bahan yang dibakar tu kita jadikan dia sebagai pelita. Okey, pelita, dan berapa banyak haba yang dibebaskan itu akan diserap oleh air. Maka QMC theta kita ni kita guna air. Okey, bukannya alkohol. Tetapi untuk kira delta H, negatif Q bahagi N tu, Q ni datang daripada air, N ni pula kena guna alkohol kita. Okey, alkohol ataupun metana ke etana ke tak kisahlah, bahan sebahagian karbon lah. Okey, so kena berhati-hatilah untuk haba pembakaran ni, dia sedikit complicated dari segi radas pun complicated, dari segi pengiraan pun sedikit complicated. So kalau kita tengok trend dekat sini, bilangan atom meningkat, maka haba pembakaran pun meningkatlah kerana penghasilan karbon dioksida itu. Penghasilan karbon dioksida pun akan meningkat sebab karbon dioksida datang daripada karbon dalam sebahagian karbon itu. Jika banyak karbon, maka banyaklah karbon dioksida. Maka banyak jugalah haba yang dibebaskan. Okey, contoh pengiraan. Persamaan termokimia bagi pembakaran lengkap etanol C2H5OH ditunjukkan di bawah. Maka diberi persamaan termokimia negatif eksotermik. Sentiasa eksotermik kerana pembakaran membebaskan haba. Hitungkan jisim etanol yang diperlukan untuk membakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan supaya dapat menaikkan suhu 200 cm padu air sebanyak 50 darjah Celsius. Andaikan tiada haba yang hilang ke persekitaran. So dia suruh kita kira jisim etanol. So dekat sini langsung tiada maklumat yang berkaitan dengan bahan tidak balas kita. Okey, so macam mana kita nak cari jisim? Kita guna delta H. So delta H kita ni adalah negatif Q bahagi N. Okey, so daripada delta H kita boleh dapat maklumat Q, kita boleh dapat maklumat N. Boleh tak kita cari Q? Okey, tu soalannya. Q datang daripada MC theta. Okey, so kita kena check lah satu-satu maklumat. M ni adalah air. So Q ingat air, Q adalah datang daripada air, M datang daripada alkohol, itulah. Okey, so air, semua yang melibatkan Q adalah air. M jisim air, dah ada ke tak ada? Ada, dia bagi isi padu dan ketupatan, maka dia samalah 200 gram. C dah ada. Theta perubahan suhu, dia kata kat sini kenaikan 50, maka ada.
So, kita punya Q lengkap. Maka kita boleh cari N untuk alkohol. Mari kita kira dulu Q. Q adalah 204.2 50.0. Kita akan dapat 42,000 joule. Okey, 42,000 joule tukar kepada kilojoule, 42 kilojoule. Okey, untuk cari N, Q bahagi dengan delta H. Q kita 42, delta H kita 1376. So 42 bahagi dengan 1376, kita akan dapat 0.0305 mol etanol C2H5OH. Ingat, yang bawah untuk alkohol. Okey, lepas tu daripada mol kita boleh dapat jisim melalui formula jisim bahagi jisim molar. So, jisim molar. Nak kira jisim, mol darab dengan jisim molar. Okey, mol kita 0.0305. Jisim molar kita ni 2 karbon darab 12 tambah 5 hidrogen tambah 16 untuk oksigen tambah lagi 1 untuk hidrogen. Kita lihat 1.403 gram.